Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So hari tu kita dah pernah review Oppo A38. Jadi hari ni kita akan review yang kompetitor dia, iaitu Vivo Y17s. Y17s ni adalah model baru yang ganti Vivo Y16 yang lama tu. Lepas tu phone ni dijual pada tanda harga RM599. Jadi apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada skrin 6.56 inci yang agak besar. Ada memori 128GB dan 12GB RAM. Ada IPX4 dan IP5X yang boleh tahan air dan debu. Dan yang bestnya, phone ni dia ada kamera 50MP yang agak cantik. Jadi kalau korang kerja sebagai rider, lepas tu nak ambil gambar customer bila barang dah hantar, korang pun boleh ambil gambar guna Vivo yang ini. Sebab bila korang tolong customer ambil gambar yang cantik, customer akan bagi korang rating 5 star. Terbaik. Good. Okay lah. Magneto. So, kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan secara online di Shopee ataupun Lazada. Dan kalau korang dari area Batu Pahat, korang pun boleh walk in di kedai Batu Pahat yang berdekatan dengan area korang. So, kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sertakan link dia dekat bawah description sana. So, aku pun dah test guna phone ni untuk beberapa hari. Jadi, hari ni kita akan compare Oppo A38 dengan Vivo Y17s ni. Tengok mana yang patut korang beli. Kalau dari segi rekaan kotak dia sama aja dengan design Vivo yang lain. Cuma kat bawah tu dia ada bagi satu stiker yang tulis selling point dan harga dia. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat phone Vivo, user manual dan warranty card, transparent TPU case, kabel USB Type-C, SIM ejector tools dan satu charger 3 pin 18W. Earphone tu dia tak include. Kalau dari segi rekaan dia memang nampak cantik. Dan kat tepi kamera dia ada satu garisan yang nampak lebih kurang sama dengan Vivo V27e yang sebelum ni. Tapi yang design ni dia tak ada bump dekat tepi dan adalah jenis yang flat. Lepas tu permukaan dia adalah jenis yang matte dan cover dia pun tak senang lekat ke sancap jari. Jadi masa pegang phone ni memang rasa sedap sebab phone ni dia tak rasa licin dan berat dia cuma 186gram aja. Kalau korang tengah bawa motor lepas tu guna phone sebagai GPS, korang pun tak perlu risau bila tiba-tiba tu hari hujan. Sebab phone ni didatangkan dengan IPX4 dan IP5X yang boleh tahan air dan debu. Cuma yang tahan air ni dia tahan air biasa-biasa sajalah dan korang jangan guna phone ni dia dalam swimming pool untuk ambil gambar. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia tak ada sebarang shortcut key. Dan kat atas tu dia ada SIM slot dan boleh masuk memory card. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.56 inci dan refresh rate dia boleh support sehingga 60Hz saja. So untuk bahagian skrin, phone ni dia ada skrin yang cukup terang. Jadi kalau korang nak gunakan untuk layan movie ke scroll social media tu, skrin dia memang dah cukup okey. Cuma kalau korang dah biasa guna 90Hz kan, korang akan rasa 60Hz ni dia memang kurang smooth sikit. Tapi skrin dia masih ada brightness yang cukup terang dan sesuai lah kalau korang nak guna dia bawah cahaya matahari tu. Bergerak ke bahagian memori, phone ni didatangkan dengan 128GB dan 6GB RAM. So untuk bahagian memori dan RAM, phone ni dia ada RAM yang lebih tinggi sikit kalau kita compare dengan Oppo A38 yang sebelum ni. Sebab dengan harga yang sama kan, A38 tu dia cuma 4GB RAM saja dan yang Vivo ni dia ada internal 6GB RAM. Jadi RAM Vivo ni dia lebih tinggi sikit kalau kita compare dengan A38. Kalau korang nak tambah RAM dan memori pun boleh juga sebab phone ni dia ada RAM expansion. Jadi korang boleh convertkan 6GB RAM lagi dan dapatkan total sebanyak 12GB RAM. Bergerak ke bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan bateri 5000mAh dan charging dia boleh support sehingga 15W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang cukup besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, biasanya bateri dia boleh tahan dalam 1 hari sampai 1 hari setengah baru korang kena cas 1 kali. Cuma yang part charging tu dia memang agak lemah sikit. Sebab kalau kita compare dengan Oppo A38 kan, charging Vivo ni dia cuma 15W saja. Dan charging A38 tu dia guna jenis yang 33W. Jadi kalau korang nak cas phone ni dia sampai penuh, korang kena ambil masa dalam 2 jam lebih, baru phone ni dia boleh cas dari 0% sampai 100%. Jadi kalau dari segi part charging, Oppo tu dia lebih better sikit kalau kita compare dengan Vivo Y17s ni. Bergerak ke bahagian interface, phone ni didatangkan dengan Funtouch OS 13 based on Android 13. So untuk bahagian UI Vivo saya memang suka sebab ikon dia nampak cantik, clean dan simple. Kalau korang nak guna function macam screenshot, screen recording dan function OTG tu phone ni dia memang boleh support. Cuma yang sayangnya phone ni dia tak support NFC dan tak ada dual speaker.
Jadi kalau korang nak phone yang ada 2 speaker, mungkin korang boleh consider tentang Oppo A58 Infinix ataupun Tecnopova 5 yang sebelum ni. Bergerak ke bahagian chipset, phone ni didatangkan dengan chipset MediaTek Helio G85. So untuk bahagian chipset, phone ni dia guna chipset yang sama aja dengan Oppo A38. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, performance dia lebih kurang sama aja dengan Oppo A38. Cuma masa scrolling tu korang akan rasa phone ni dia kurang smooth sikit sebab phone ni dia cuma guna 60Hz saja. Untuk gaming performance pula, korang janganlah expect dia boleh main dekat grafik yang sangat tinggi sebab performance dia memang akan rasa lag, spike dan kurang smooth. Tapi korang still boleh main dekat game casual yang tak perlukan high graphic seperti game Doraemon. Bergerak ke bahagian kamera, phone ni didatangkan dengan kamera 50MP untuk main kamera dan 8MP untuk kamera depan. So untuk bahagian kamera Vivo boleh dikatakan agak baik sebab walaupun harga dia cuma sekitar 600 saja, gambar dia masih nampak terang dan detail. Cuma kalau kita compare dengan A38 tu, kalau Oppo dia nampak lebih pekat sikit dan Vivo tu dia nampak lebih natural sikit. Untuk kamera depan pula, gambar dia nampak okey saja, tapi kamera dia masih lebih detail kalau kita compare dengan Oppo A38 yang cuma guna 5MP saja. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Vivo Y17s ni. So quality dia agak basic sajalah. Okey, jangan expect tinggi sangat. Lepas tu dia pun tak ada stabilization lah. Okey. Yang ni pula adalah untuk quality kamera belakang dia. Okey, so korang boleh nampak yang ni dia pun tak ada stabilization lah. Jadi kalau korang nak rakam tu korang kena guna tripod lah. Okey. So overall, mana yang lagi best kalau kita compare A38 dengan Vivo Y17s? Actually bagi saya dua-dua phone ni dia lebih kurang sama saja. Kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, performance dia memang tak banyak beza. Cuma yang Oppo ni dia best dekat refresh rate dia tinggi sikit dan charging dia lebih laju. Kalau yang Vivo pula dia ada RAM yang lebih tinggi dan kamera depan dia lebih elok sikit. Untuk bahagian gaming, kedua-dua phone ni dia biasa-biasa saja. Jadi kalau korang nak phone yang ada kamera yang cantik, mungkin korang boleh survey tentang Oppo dan Vivo. Kalau korang nak gunakan phone untuk gaming tu, better korang pilih Infinix ataupun Tecnopova 5. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review phone budget daripada brand lain. So kalau korang nak tahu apa phone tu, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.